أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini sekali lagi adalah pengajian mingguan kita di dalam bulan Ramadan, yang mana seperti biasa pada hari Ahad, pada hari Minggu, kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Baik, hari ini kita akan sambung lagi pada muka surat 13 dalam kitab Jawi. Kalau saya silap tolong tegur. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk. Muka surat 13, betul kan? Baris yang kedua daripada atas. Kalau saya silap ke dah masuk perut? Kena masuk bab perut? Ke dah habis dah bab? Lupa nak tanda malam. Betul Okey. Muka surat 13, baris yang kedua daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan pertunjuk bagi segala anggota. Baik, kita nak bicara masalah apa ni? Jadi kita duduk masih lagi dalam perbicaraan bab pada menyatakan lidah. Bila sebut lidah bukan dikenaki dengan lidah, tapi bila sebut lidah dengan makna perkataan yang keluar daripada lidah. Perkataan yang keluar daripada lidah. Jadi ini di sini dia nak jadi sebelum ni kita dah bahas faedah-faedah lidah, perkara yang memudarat pada lidah. Di antaranya lidah tu banyak.
dapat menjaga kita. Kemudian dapat kita dengan lidah, dengan sebab lidah lah, dapat kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Dapat kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Semuanya dengan lidah. Semuanya dengan lidah. Kemudian dapat kita bertadarus bulan Ramadan. Kita kena ingat, apa-apa amalan ibadat kita lakukan dalam bulan Ramadan, maka ibadat itu semuanya lebih daripada di luar bulan Ramadan. Apa-apa ibadat kita buat sekalipun dalam bulan Ramadan, maka kesemuanya itu semua lebih. Semuanya pahalanya besar. Tak kira kalau kita kata sedekah, maka berganda-ganda pada bulan Ramadan. Maka kalau kita kata kita baca Quran, berganda-ganda. Lebih-lebih lagi kita baca Quran 30 juzuk. Sekurang-kurangnya kita kena niat. Kita niat khatamkan. Kalau boleh biarlah kita dapat satu bulan tu kita dapat khatamkan Quran. Sekali pun tak apa dah. Dapat khatam sekali pun tak apa dah untuk diri kita. Untuk diri kita tu kita niat kita khatamkan sekali dalam Quran dalam bulan Ramadan. Kalau bagi orang yang mampu lagi, kita membaca Al-Quran sebanyak 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Imam Abu Hanifah, dia khatam Quran tiap-tiap hari. Imam Abu Hanifah. Masya Allah, tabarakallah. Orang hebat. Jadi dengan lidah ni lah banyak kita mendapat memberi manfaat pada kita. Dan juga dengan lidah ni lah boleh memberi kemudaratan juga. Kadang-kadang boleh menyakiti hati seseorang dengan sebab lidah. Na'udzubillah min zalik. Dengan sebab lidah ni lah kita rasa takut. Apabila kita nak bercakap tu, kita kena fikir dulu. Sebab tu hadis-hadis yang telah dahulu, kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia kata akan kebajikan ataupun dia diam. Aw liyasmut, ataupun dia diam. Maka bila dia diam, ikut tanda kata kita bercakap tu, kita bercakap kebajikan tu ada tempat-tempat dia. Bukan sentiasa bercakap. Tu dia. Baik, banyak. Kita dah cerita dulu. Baik, kemudian di sini sambungan daripada yang dulu. Dan hendaklah engkau ingat. Tanbih, kalau bahasa Arab panggil tanbih. Ingat. Kena perhati, kena ingat. Sungguh ni. Akan bahawasanya perkataan yang baik itu. Perkataan yang baik ni. Kita dah cakap baik. Falyakul khairan. Kata Nabi. Kita dah cakap baik. Perkataan baik ni. Mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Mendatangkan petunjuk bagi segala anggota kita. Siapa dia katakan petunjuk? Tengok cakapan kita. Apabila anggota kita semua, kita nak buat satu perkara, anggota kita yang ke depan apa dia? Iaitu, maksudnya anggota kita menjadi petunjuk apa dia? Iaitu perkataan. Percakapan ni lah memberi tunjuk. Memang kita tangan beri tunjuk juga. Tapi, contoh kalau orang bagi syarat, awak tahu tak, saya nak pergi ke Gombak ikut jalan mana? Dia ikut tangan sini, dia tunjuk tangan sini. Kalau tunjuk tangan sini, dia orang tu boleh faham sekadar pergi straight je. Tapi apabila dia bercakap, bila bercakap tu kadang dia boleh memberi tunjuk dengan lebih jelas. Apabila soalan tu bercakap dengan baik, dia boleh memberi petunjuk dengan lebih jelas dan memberi petunjuk kepada segala anggota. Saya nak tanya Gombak ikut jalan mana? Gombak ikut jalan sekian. Maka
Bila kita cakap tu, anggota kita pun mendapat petunjuk. Kalau nak pergi Gomak, ikut jalan ni. Masuk kemudian ada simpang ni, ada traffic light. Apa? Bila kita cakap tu, dia secara automatiknya anggota lain pun menjadi petunjuk juga. Mendapat petunjuk juga. Baik. Dan perkataan yang jahat itu, na'udzubillah min zalik, minta jauh. Dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Allah Akbar. Jadi sebab jadi sebab jahatnya segala anggota. Anggota lain tak ada buat apa pun, tapi dengan cakap. Dengan sebab kita perkataan jahat. Kata orang tu jahat, kita kata orang tu, kita fitnah orang tu. Orang tu tak betul, orang tu gila. Maka dengan sebab perkataan tu, anggota kita lain semua dah dikatakan jahat jugalah. Dengan sebab perkataan kita tadi. Soalan perkataan ni sebagai lambang. Lambang bagi segala anggota. Petunjuk bagi segala anggota. Kalau rosak kita percakapan ni, habislah anggota kita semua. Bukan kata anggota tangan kita baik, cakapan kita jahat, tak, bukan itu. Bila sebut kata cakapan jahat, dia akan nisbahkan pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Cuba kalau orang kata orang tu jahat bila sebut jahat tu apa maksudnya? Bila sebut jahat, dia cakap tu kasar lah, sakit hati. Contoh. Bila cakap sakit hati tu, dia akan attack apa? Orang akan cakap apa? Kena pada diri dia. Sekali anggota semua masuk sekali. Bukan cakapan dia saja. Orang tak suka tu dengan diri dia sekali. Bukan tak suka dengan cakapan. Tu dia. Orang pun tak berkawan dia. Bukan kata, saya tak mau kawan dengan cakapan awak. Orang tak cakap gitu. Saya tak mau kawan lah dengan lidah awak. Tak ada. Tak ada orang cakap gitu. Bila sebut kata lidah dia buruk, lidah dia jahat, maka dengan tuan-tuan, dengan diri dia pun orang tak mau kawan. Tu maksud dia. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi, ini apabila berpagi-pagi maksudnya apa? Apabila masuk waktu pagi. Apabila waktu pagi, mulut jahat tu orang betul. Jadi bergaduh habis. Dengan sebab mulut. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah kita. Kalau boleh kita bukan daripada golongan tu. Kalau boleh kita jangan masuk dalam golongan tu. Na'udzubillah min zalik. Tengok. Apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Tengok. Tengok bila waktu pagi. Semua anggota tumpu pada lidah. Lidah nak buat apa? Contoh Macam mana yang dia katakan semua anggota tu dia tumpu, dia menuntut pada lidah. Bersegera oleh segala anggota semuanya pada lidah. Sebab apa? Tengok. Orang tu kata, nak pergi mana ni? Saya nak pergi kuliah lah. Orang tanya kita, saya nak pergi kuliah. Anggota lain semua standby. Pergi kuliah, semua pergi sekali. Bukan kata lidah cakap, saya nak pergi mengajar. Lidah je pergi, anggota lain semua tinggal rumah. Tak bukan gitu. Soalan kata, lidah ni sebagai komander. Ketua. Ibarat dia. Awak nak pergi mana ni? Saya nak pergi kedai, Ustaz. Tapi lidah saya pergi. Yang lain tinggal rumah semua. Tak ada orang itu. Dia pergi sekali lah. Kena berdiri sekali. Dia bukan salah satu. Boleh tinggal anggota lain tak boleh. Dia tak cakap gitu. Sebab tu dia tunggu bila komander dia. Lidah nak kata apa? Lidah kata nak masak.
Anggota ni semua pergi. Pergi sekali masak. Bombay masak sekali. Semua dia ikut komander dia. Lina tu bos. Bos. Habis. Dan berkata semuanya, semua anggota baginya bagi lidah. Ini seolah-olah, ini kata Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata apa? Dan berkata semuanya, semua anggota. Tulis. Berkata semuanya, semua anggota baginya lidah. Jaga domain tu. Nya tu kembali pada mana? Dan berkata semuanya, semua anggota baginya bagi lidah. Anggota kata apa kat lidah semua? Tengok. Menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas pertunjuk. Tengok. Anggota kita lain ni sebenarnya kita tak nampak dia cakap. Lidah. Soalan kata lidah, kau buatlah benda baik. Kami ni anggota ni mengikut dia. Kami menuntut dengan nama Allah tu, bahawa engkau betul. Jadi dia soalan kata anggota lain cakap, demi Allah, kami ni mengikut dengan apa yang kau cakap. Lidah bercakap, anggota lain tak buat, kira munafik kan Ustaz? Itu bukan. Itu hati. Anggota lain tu lain. Anggota ni dia bukan kata munafik. Dia bukan gitu. Dia yang anggota lain tak buat tu lain. Lidah bercakap, maksudnya lah hati. Dia nak kata munafik ni, sifat yang munafik ni kita maklum. Kalau cakap dia tak buat tu, anggota lain tu tak buat, itu bukan munafik. Yang munafik ni, dia berpura-pura. Dalam hati lain, luar lain. Dia ada sebalik udang ni. Ada udang di sebalik batu. Ada udang di sebalik batu. Munafik ni. Lepas tu kalau orang munafik, asal munafik ni, kita maklum orang kafir. Dalam hati dia tu, kafir, tapi luaran tu Islam. Itu bukan munafik. Yang layu. Luar Islam, dalam munafik. Itu panggil dalam munafik. Itu orang munafik. Dia ikut zahir Islam. Tapi dia zahir perbuatan Islam ikut tu, tapi hati dia tidak mengaku Islam. Itu panggil munafik. Habis. Sebab apa tu kata anggota? Anggota kata apa? Menuntutlah oleh kami akan dikau. Ya, dalam lain betul. Menuntutlah oleh kami akan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas petunjuk. Maksudnya anggota lain semua tanya. Anggota lain kata, engkau punya lidah tu, engkau punya lidah tu, mudah-mudahan ada petunjuk. Dan ini dengan sebab petunjuk tu dari lidah kita. Daripada lidah kita. Petunjuk tu daripada lidah kita. Tu dia. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya lidah tu. Kerana bahawasanya lidah engkau. Dan kerana bahawasanya engkau tu lidah lah. Engkau tu lidah. Jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Kalau engkau buat benda betul, kami pun buat betul-betul. Kata anggota. Untuk lidah kita ni penting. Jika engkau lurus, kata anggota lain, nescaya kami lurus. Kalau lidah tu lurus, lidah tu betul, maka anggota pun jadi betul. Tengok lidah kita cakap ke mana. Anggota pun buat macam tu juga. Hari ni, contoh kita mengajar. Saya mengajar. Bila saya cakap benda baik, maka anggota pun dia turut juga. Maksud anggota turut ni maksudnya kebaikan tu dapat pada anggota juga.
Bukan kata anggota lidah tu cakap baik, anggota dapat jahat. Tak. Bukan kata lidah tu jahat, anggota pun dapat baik. Tak. Dia masuk sekali. Dia turut belakang je panggil. Dia turut gerabak. Ibaratnya lidah tu duduk kat kepala dia. Dekat kepala dia. Orang panggil apa? Gerabak depan. Maka dia turut bagaimana? Sebab tu dia kata, jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Kami pun bengkok juga. Kalau engkau putar belik itu, anggota lain pun putar belik juga. Contoh orang menipu orang. Dia menipu, anggota kata, jangan menipu. Tak ada. Dia tak ada orang tegur. Lidah dia tak ada orang tegur. Sebab itulah esok di hari akhirat esok, lidah kita akan dikunci. Tak boleh cakap apa. Anggota kita lain ni menjadi saksi. Jangan ingat di hari akhirat esok, anggota kita ni akan ditanya. Melainkan lidah itu akan dikunci. Tak boleh cakap lah. Anggota tangan akan tanya, esok ni, dia akan beritahu, lidah kita ni cakap sekian. Semua jadi saksi. Tangan kita, muka kita semua jadi saksi. Lidah tak boleh cakap saksi, sebab lidah tu bercakap. Maka dia kena kunci tu. Tak boleh cakap. Jadi bisu. Baik, habis. Dan berkata oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar seorang tabi'in. Rahimahullahu ta'ala. Apabila melihat engkau akan keras pada hati. Melihat sini tulis. Dobit itu. Maksud kata melihat dengan mana? Mengetahui. Maksud kata melihat engkau akan keras pada hati. Maksudnya kita nak nampak hati tak boleh. Kita nak tahu hati orang, nak tengok orang tak boleh. Kita kena tahu. Sebab tu di sini, melihat dengan mana? Mengetahui. Tulis. Dobit situ. Apabila melihat engkau ini, apabila mengetahui engkau akan keras pada hati engkau. Kalau kita tahu. Na'udzubillah min zalik. Kalau bahasa Arab dia panggil yuqassi. Keras hati, mengerasi hati. Apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegar pada rezeki engkau. Kena ingat ni. Maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Allahu Akbar. Ini percaman, nak kenal. Tak usah tilik orang lain, tilik kita. Contoh kita kata gini. Kita kata, diri kita ni. Kita rasa lemah pada tubuh badan kita. Satu. Kita pun tertegah pada rezeki mahal. Itu kena tilik pada diri kita, jangan tilik pada orang. Allahu Akbar, aku hari ni berniaga ni kurang ni, rezeki mahal ni. Buka puasa, nak makan, tiba-tiba tumpah lauk. Contoh, rezeki mahal. Tertegah rezeki. Elok-elok orang nak bagi duit. Orang sedekah kat kita. Tapi duit tu, tiba-tibanya hilang pula, jatuh tercicir pula. Tertegah kita mendapat rezeki. Ataupun kita tahu kata keras hati. Hati kita tak tenang. Itu nak kata kawan ni. Lepas tu kita lemah, jadi lemah badan kita. Tubuh badan kita rasa tak sihat. Ada demam je. Ini aku rasa demam ini. Sebab apa ni? Ini aku rasa tak larat ni nak belajar sebab apa ni? Tilik diri kita. Baru teringat semalam aku duk kata ke orang tadi. Tadi.
Kita nisbat, kita muhasabah diri kita. Oh, semalam aku duk kata kat kawan tu, teruk-teruk semalam. Padahal badan aku jadi lemah ni. Tengok. Maka kita kena minta maaf terus. Oh, semalam aku duk buat benda tak baik. Sebenarnya lidah aku semalam tu duk kata kat orang rupanya. Oh, lidah aku tu semalam hina orang tu. Oh, lidah aku semalam tu berdebat dengan orang. Siapa nakkan kemenangan. Tengok-tengok hari ni kita tengok pada diri kita balik. Nak makan pun susah, rezeki payah. Duit ada tapi tak boleh nak makan. Tiba jatuh sakit pula dah. Makan pun tak lalu. Itu kita kata rezeki yang tertegah. Rezeki yang tertegah. Tak dapat. Tak dapat rezeki. Panggil rezeki mahal. Na'udzubillah misalnya minta jauh. Kata Malik bin Dinar. Dengar. Dia kata, ketahuilah olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang, pada perkara yang tiada memberi manfaat akan dikau. Tak ada memberi manfaat. Tak ada memberi manfaat pada orang. Yang tiada memberi manfaat. Apa memberi manfaat? Seorang kata kita kata ke orang, memberi mudarat pada orang. Contoh kita baca Quran, kita belajar. Ini buka puasa. Buka puasa contoh kita kata ke orang. Oh, kita membawang buka puasa. Tiba-tiba esok tu kita jatuh sakit. Allah Akbar, aku sakit ini. Aku semalam, aku rasa rezeki aku mahal ini. Nak beli duit ada. Duit ada. Tiba-tiba nak pergi beli barang, habis pula dah barang. Nampak tak? Allah Ta'ala uji. Tiba-tiba elok nak makan buffet. Bulan puasa, Ramadan nak makan makanan tu sedap. Duit ada dah, tiba-tiba nak queue elok. Oh, telefon hotel kata dah penuh lah. Makanan awak nak tu tak ada. Kita benda kita menghidang tak dapat. Sebab apa tu? Boleh jadi, kata Malik bin Dinar, seseorang itu dia bercakap dengan tidak ada perkara yang bermanfaat. Bila tidak ada benda manfaat, maka di situ rezeki kita tertegah. Tak dapat rezeki. Rezeki mahal kita panggil. Ataupun tubuh badan yang lemah. Apa lemah? Jadi tak sihat. Jadi sakit ni macam-macam. Sebab apa tu? Dengan sebab perkataan kita tadi. Dengan sebab perkataan kita yang tidak memberi manfaat. Bahkan memberi mudarat kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauh. Allah Akbar. Tu kata Malik bin Dinar. Habis itu. Dan ketahui olehmu. Ini benda penting. Bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat. Bila sebut ada kalanya taat, tulis itu. Sama ada wajib dan sunat. Tulis itu. Ada kalanya taat, tulis itu. Bawah tu dobit sikit. Taat itu dengan mana wajib. Sama ada wajib ataupun sunat. Atau maksiat. Tulis itu. Maksiat itu apa? Sama ada perkara yang makruh ataupun perkara yang haram. Itu dikatakan maksiat. Orang maksiat ni orang yang derhaka. Orang yang taat ni dipanggil orang yang patuh. Orang yang patuh di dalam ajaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil orang taat. Orang yang taat ini orang yang patuh pada perintah Allah Taala dan Rasulnya. Tengok. Ada kalanya taat. Bila sebut taat ni sama ada wajib ataupun sunat. Ataupun maksiat, orang yang derhaka. Sama ada haram ataupun benda makruh. Atau yang harus, yang sia-sia. Ada juga perkara yang harus tapi jadi sia-sia. Makan. Makan tu benda harus. Kemudian disia-siakan dengan membazir. Contoh. Jangan kita sia-siakan benda makanan.
Makan tu sekadar mana yang mampu. Lebih baik bulan Ramadan. Saya Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri nikmat pada saya bulan tahun ni, bulan Ramadan. Ini kita cerita nikmat kita dapat. Makan pun tak banyak mana. Tapi rasa kenyang. Alhamdulillah. Bulan puasa ni Alhamdulillah, tak nak beli lagi kat bazar. Tapi makan sikit. Nasi sikit. Lauk satu lauk. Kemudian ada kurma. Dah cukup. Sebab apa saya buat gitu? Sebab kalau saya makan banyak, saya rasa mengantuk nak buat ibadat. Contoh saya mengantuk nak buat sembahyang 20 rakaat. Saya ngantuk. Jadi bila dah kita tahu benda tu, jadi kita makan sikit je. Kemudian, kalau saya minum air batu, saya takut saya mengantuk lagi, rasa letih. Kemudian saya minum, saya swing. Jadi minum air panas. Bila air panas, kita buat ibadat seronok. Dia kalau kita buka puasa ni sedikit, jadi kita buat amal ibadat tu rasa rajin sikit. Kalau kita makan banyak, dia rasa mengantuk. Ni saya lah, ni diri saya. Bukan saya tak tahu dia orang, Allah Alam. Ada setengah orang, kalau dia makan banyak, dia ibadat dia kuat. Ada juga setengah orang itu. Kalau dia makan banyak, Ustaz, saya tak larat kena makan banyak. Dia boleh buat sembahyang 20 rakaat. Tak ada masalah. Ada setengah orang, dia makan banyak, sehingga kan dia tak sembahyang. Tu na'udzubillah min zalik, minta jauh. Dia banyak daripada perkara yang harus. Makan tu benda yang harus. Tapi kita tengok, dengan sebab perkara yang harus tu, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Jangan membazir. Saya Alhamdulillah makan pun tahun ni, bulan puasa memang makan pun biasa, tak ada sedap mana. Alhamdulillah. Cumanya kalau berbuka kat masjid, kalau berbuka kat masjid tu, dia makan mewah. Jadi kita kadang kita dah tolak habis dah, dia bagi makan banyak juga. Aduh. Saya pergi masjid Damansara baru ni. Minggu lepas. Kita biasa makan sikit. Kita bagi makan sikit. Tiba-tiba, saya pergi makan tu masa tu, kebetulan tu, AJK masjid ni dia mewah. Dia buat nasi biryani lamb shan. Lamb shan ni tu yang macam besar tu. Dia buat duduk dalam periuk tu semua lamb shan semua tu besar-besar. Saya cakap, Haji, saya tak habis ni, saya cakap ni. Ustaz makan, Ustaz. Allah Ta'ala tunjuk pada saya. Bukan tunjuk pada orang, tunjuk pada saya sendiri. Kebetulan makan banyak. Makan banyak. Apabila pada rakaat yang ke-18, dah menguap mengantuk dah saya. Allah. Bila rakaat ke-20 dah habis, jemaah tegur saya. Dia kata, Ustaz, mata Ustaz merah. Memanglah mata saya merah sebab apa? Sebab makan banyak jadi mengantuk. Bila jadi mengantuk, dia mata merah. Bila kita tahan mata, dia jadi merah. AJK lain yang makan banyak, lebih dah keluar habis dah. Kita dah tak larat dah. Saya berjalan keluar nak balik tu, dalam Masarah, balik ke Gombak. Mata saya kuyu. Macam ni. Tak larat. Nak buka mata tak boleh. Berat. Mata saya serik masa tu. Lepas tu saya kalau tanya bila nak pergi mengajar bulan puasa ni, saya tanya dulu kata bawa makan biasa-biasa tak apalah, Haji. Dia bubur nasi berani lagi dengan sedap-sedap lah. Tapi itulah, jadi mengantuk. Jadi mengantuk. Boleh nak makan, tapi saya ni jenis tak boleh makan banyak. Kalau makan banyak, dia mengantuk. Lepas tu kita ambil keputusan, kata, lepas ni tak boleh makan banyak. Malam tadi makan kat mana tu, dekat Bangi. Dulu semalam. Semalam makan kat Bangi tu, dia bagi makan kambing, tapi nasi sikit ambil. Ambil sikit. Habis itu, pergi kat lain, betul tu nak cerita kata, benda yang kita buat ni, jangan disia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Benda yang harus, yang disia-sia. Asal benda makanan tu harus. Jadi kalau kita makan tu dengan sebab kita nak buat ibadat, tak ada masalah. Tapi ada setengah orang, dia makan banyak, tapi dia ibadat pun kuat. Itu bagus. Saya dulu kat pondok pun gitu juga. Kalau makan banyak, memang ngantuk.
Kadang-kadang kita nak belajar tu kita tak makan dulu. Sanggup tahan perut, lepas belajar baru makan. Kadang tengah malam, kita start belajar masa tu lepas maghrib, lepas tu lepas isyak. Lepas tu lepas isyak tu belajar. Lepas isyak start pukul 9.30. Habis pukul 11.30. Lepas 11.30 malam tu lah, baru saya nak makan. Baru nak makan. Kalau makan awal, saya takut mengantuk. Mengantuk apa? Takut tidur waktu belajar. Saya jenis itu. Tapi kalau kita tak ada buat ibadat apa-apa, nak makan banyak tak ada masalah apa. Contoh hari raya kan. Hari raya kita nak makan apa? Ustaz nak makan ni, tak ada masalah apa. Jangan kita menyebutkan dengan sebab kita makan banyak tu mengganggu kita punya ibadat kita. Kalau tak mengganggu ibadat, beres. Tak ada apa. Tak ada masalah apa. Bergantung pada individu. Tiap-tiap individu orang lain tak sama. Habis. Maka jika ada ia taat, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar. Allahu Akbar. Pahala besar. Pahala besar. Jadi kita suruh dengan buat kebajikan. Kita suruh dengan ma'ruf. Amrun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar. Pahala tu besar. Pahala tu sangat besar. Tu dia. Dan jika ada ia maksiat, na'udzubillah min zalik, minta jauh. Maksiat ni orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Maksiat dipanggil dipanggil masdar mimi. Dipanggil kata adjektif. Masdar. Mana derhaka. Penderhakaan. Kita panggil dalam bahasa Melayu kita panggil penderhakaan. Maksiat ni umum. Tak kira. Orang tinggal semayang buat maksiat. Orang tinggal kewajipan dipanggil buat maksiat. Maksiat ni umum Bukan kata orang buat berzina tu maksiat, tak. Orang mencuri pun dikatakan maksiat. Bukan kata berzina saja. Tu dia. Dan jika ada ia seorang tadi maksiat, na'udzubillah min zalik, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggung seksa. Jangan kita kata, apa aku seksa aku boleh tanggung esok. Jangan. Kita tahu mana kita boleh tanggung seksa kita esok. Ada setengah orang dia cakap senang. Tak apa, esok aku masuk kubur, aku duk tanggung, bukan hampa tanggung aku. Dia cakap gitu. Jangan. Kita tak tahu seksa tu yang kita tidak tertanggung seksa tu. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Ada setengah orang dia tak mau semayang. Tak apa, kubur kau. Aku masuk kubur, esok aku yang tanggung. Bukan dia tanggung, dia tidak tertanggung. Nak tanggung tak boleh. Jangan cakap pada lidah tu bahaya. Jangan kita kata, tak apa, aku tanggung esok kubur kau. Jangan nasihat aku. Jangan cakap begitu. Tu dia. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa hal, dan tiada. Alamak, tak jelas ni. Saya tulisan hilang. Tolong bantu saya. Tiada apa ni? Mensebabkan, kan? Yakubu, kaba Yakubu. Mensampaikan. Kitab lagu mana tu? Tolong bagi tahu saya, Ustaz. Jemaah. Dan tiada apa tu? Tolong tulis orang. Menisbahkan. Menisbahkan
tak jelas kitab lama Dia Kabba yakubu, menyembam. Menyembamkan. Ya. Menyembamkan. Nanti saya tengok bahasa Arab. Kabba, tengok kamus bahasa Arab. Kabba yakubu. Kabun, membalikkan. Lingkup, menuang. Akabba, bertiarap. Bertiarap, membalikkan. Mesembam, betul lah. Mesembam ni maksudnya membalikkan. Kabba, membuku-buku, ia akan melangkup. Kabba ni macam ni. Menebalikkan. Menelungkup dia kata. Akan bacaan kabba yakubu kabban. Menyerap ia akan itu laki-laki. Menyerap pun boleh. Mensembam. Mensembamkan. Bukan menisbah kan. Mensembamkan. Mensembam ni maksudnya menyerap. Sungkur. Maksud menyerap. Melangkup. Mensembamkan ni maksudnya dalam bahasa Arab dia kata kabba yakubu, menelangkup lah. Mentembalikkan. Menyarap. Tengok. Hasa. Khosa. Khosa tu tak kena. Hasa idu. Hasa itu ni menuai. Bukan khosa tak kena. Tanaman. Hasaid. Hasad. Hasad ni bukan khasa tu tak kena. Bahasa Arab panggil hasa. Wa hal yakubun nasa ala wujuhim aw manakhirihim illa hasa. Bukan kha. Tolong baiki Hasad ni panggil menuai, menanam. Tapi tengok terjemahan dia, tengok. Dan tiada mensembamkan. Yang ni jatuh. Tersungkur. Terbalik. Ataupun kata melangkup. Mesembam ni asal terbalik. Betul panggil sembam. Kan kata-kata jatuh sembam. Bila sambung jatuh sembam ni bukan pada depan. Dia ke depan. Maksudnya muka kita ke bawah. Itu panggil sembam. Jatuh sembam. Orang Melayu kita panggil sembam juga. Dan tiada mensembamkan akan manusia. Tiada jatuh. Kalau nak tulis boleh. Tiada jatuh di jalan hadapan. Kalau mensembamkan ni, kalau bahasa kita, jatuh di jalan hadapan. Maksudnya jatuh ke depan macam ni. Itu panggil mensembam. Tiada mensembamkan, tiada jatuh jalan ke hadapan akan manusia atas muka mereka itu. Atau ni dia panggil lirawi. Maksudnya atau ni maksudnya ada hikayat yang lain. Daripada rawi yang lain. Dan perkataan Nabi juga. Atau atas hidung mereka itu. Tak tersungkur kat hidung mereka tu. Melainkan barang tu tulis perkataan. Melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan perkataan itu. Apa nak cerita? Jadi nak cerita kata terjatuh ke depan sembam betul.
Menyembam. Oh, gitu. Terima kasih cikgu. Ajar raya kita seorang cikgu. Dia tahulah. Bahasa Melayu menyembam. Baik, nak cerita apa? Jadi di sini dia kata, nak cerita kata seseorang tu dia tak terjatuh tersungkur ke depan ataupun tak terjatuh dengan hidup ni dengan melainkan dengan sebab perkataan dia. Nak cerita kata dengan sebab perkataan kita ni lah seseorang itu boleh jatuh tersungkur. Tengok orang orang kerja dunia, tak usah pergi jauh lah. Apabila dia bercakap, orang akan nilai, ish, dia ni cakap ni menyakiti hati orang ni. Dia ni cakap ni tak ada adab ni. Bos besar dengar, orang ni kita buang pangkat dia. Kita buang kerja pada dia. Kita buang kerja dia ni. Dia ni cakap teruk. Nampak tak? Itu nisbah dunia. Nisbah dunia pun kita dah kena buang dah kerja. Nak cerita kata kita ni tersungkur dengan sebab perkataan kita. Cakapan ni hati-hati kerana orang pegang percakapan kita. Menyembamkan. Ya, betul. Jadi kena ingat, cakapan kita ni boleh memberi efek kepada diri kita. Dengan sebab cakapan. Salah cakap, orang pegang. Orang cakap, oh ustaz dia ni tak betul ni, ustaz ni bahaya ni. Ustaz ni bahaya ni. Buat pahaman ni. Macam ni dia katakan jatuh tersungkur. Contoh, kalau seorang ustaz dia mengajar salah. Orang lain tak mau ikut dah dia. Orang lain tak mau ikut dah. Ustaz ni ajar salah, macam mana nak ikut dia? Takkan kita nak dia salah? Tak apa, kita tinggalkan dia. Bila tinggal tu dikatakan tersungkur lah. Jatuh ke depan. Malu tu dia. Dengan sebab lidah ni, dengan sebab lidah bahaya. Dengan sebab perkataan. Habis. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah. Benda perkataan yang harus, yang tak ada faedah. Kita kata lara lah. Maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Malaikat dah buat kerja. Apa dia? Dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Jadi, kalau kita cakap benda sia-sia ni, benda harus tapi sia-sia, malaikat dah catat lah. Malaikat kiraman katibin. Sudah catat. Dengan perkara yang tiada kebajikan pada seorang tadi. Dia ni cakap tak ada kebajikan langsung ni. Duk buah, duk gelak-gelak seorang-seorang. Contoh duk cakap orang sembang wah. Contoh. Kalau ada benda penting tak apa ni, cakap sembrono. Contoh. Malaikat duk tulis dah. Dia tulis siap dah. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia. Sia-sia ni lara lah. Perkataan yang lara. Dan membacanya surat di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat esok. Ini dipanggil maknawi. Tu. Malaikat baca surat kita ni dekat hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk depan kita ke Ustaz? Bukan begitu. Ni segi maknawi begitu. Maksudnya, seolah-olah kata malaikat tu dia duduk baca di hari kiamat esok. Orang ni cakap sekian-sekian, cakap lara. Cakap benda harus tapi benda sia. Benda sia-sia. Pada bila tu? Pada ketika hara yang sangat besar. Pada masa tu huru-hara habis kat hari kiamat esok. Malaikat dia catatkan, dia pandai kirim surat, dia bacakan surat kita tu dekat hari kiamat esok. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Tu dia. Pada ketika haru-hara yang sangat besar lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Allahu Akbar. Manusia ni semua akan dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga. Sebab tu kena ada ilmu. Ilmu ni lah memberi kepentingan pada kita. Ilmu ni lah yang memberi syafaat pada kita. Sebab tu kata Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala. Dia kata apa?
apabila puak Khawarij tanya dia satu soalan, maka dijawabkan soalan kata, dia kata, al-ilmu yushfa'u yaumal qiyamah. Dia kata gini, al-malu yuhasabu yaumal qiyamah wal ilmu yushfa'u yaumal qiyamah. Bermula harta itu akan dihitungkan pada hari kiamat. Bermula orang yang mempunyai harta itu akan dihitung pada hari kiamat. Tapi wasahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah. Orang yang mempunyai ilmu itu, kata Sayyidina Ali, diberi syafaat pada hari kiamat esok. Ilmu kita yang membimbing kita esok. Ilmu kita lah yang memberi syafaat pada kita esok. Sebab itulah dituntut bagi kita belajar. Ilmu kita yang backup kita esok ni, dekat hari akhirat esok. Kalau kita dalam keadaan lapar, kita ada ilmu, kita rasa kenyang, kita rasa hilang haus, kehausan. Dengan sebab kita ada ilmu. Sebab itulah dituntut bagi kita mencari ilmu. Seberapa banyak dekat muka bumi ni. Carilah ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain kena belajar. Jangan kita tinggalkan ilmu fardu ain. Itu penting habis itu. Sebab itulah kita esok hari kiamat esok ni, ilmu tu penting. Jadi dengan sebab ilmu tu lah, Allah Ta'ala pelihara, jaga lidah kita. Allah Ta'ala peliharakan lidah kita. Tengok. Daripada perkataan yang sia-sia. Allah Ta'ala pelihara lidah kita daripada perkataan sia-sia. Habis itu. Wallahu a'lam. Fasal yang keempat, pada menyatakan perut. Dah sampai masa kita dah. Dah sampai masa kita dah. Stesen pun sampai dah. InsyaAllah minggu depan tersambung lagi pada hari Jumaat. Ni tersambung lah. Kita dah sampai stesen kita. Nak baca pun serba salah dah tu. Dia dah elok berhenti dah tu. Jadi semua faham Alhamdulillah semua faham. Baik, InsyaAllah tersambung lagi. Fasal yang keempat, pada menyatakan perut. Ni nak cerita pasal perut pula. Nak cerita bab perut. Jadi perut ni banyak lah. Bila sebut perut nanti akan datang dia limpa, jantung, paru-paru, semua dah. Masuk semua. Baik, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak semua.